Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan-perlawanan di Liga Utama Eropah bermula dengan EPL. Arsenal telah menang selesa ke atas Tottenham Hotspur dalam North London Derby 3-1. Bournemouth telah seri 0-0 dengan Brentford. Crystal Palace telah tewas 1-2 kepada Chelsea. Fulham memberikan persembahan yang kurang meyakinkan apabila mereka tewas mudah 1-4 kepada Newcastle United. Liverpool telah seri 3-3 dengan Brighton dalam perlawanan yang berdebarkan di Anfield. Everton pula menang 2-1 ke atas Southampton dan West Ham menang 2-0 ke atas Wolves. Di Bundesliga pula, Bayern kembali menunjukkan taring apabila mudah meratus Leverkusen 4-0. Pendahulu Liga, Union Berlin yang belum tewas sebelum ini dikejutkan oleh Frankfurt 2-0 sekaligus memecahkan dominasi mereka ketiga ini. Manakala Dortmund tewas 2-3 kepada Köln dan RB Leipzig menang mudah ke atas Bochum dengan 4-0. Kita singgah ke Serie A dengan beberapa perlawanan tumpuan. Napoli menang selesa 3-1 ke atas Torino. Inter Milan tewas 1-2 dalam perlawanan sengit ke atas AS Roma di San Siro. Manakala AC Milan pula menang mudah ke atas Empoli 3-0. Di La Liga, Atletico Madrid menang selesa 2-0 ke atas Sevilla dan Barcelona menang tipis ke atas Mallorca. Hasil jaringan tunggal daripada Robert Lewandowski meletakkan mereka di atas puncak La Liga buat sementara ini. Di Ligue 1 Perancis, PSG kembali mengukuhkan kedudukan mereka di puncak setelah menang 2-1 ke atas Nice, manakala Marseille terus memberikan tekanan di tempat kedua apabila mudah membelasa Angers 3-0. Kekecohan berlaku di Liga Indonesia. Apa sudah jadi? Dalam perlawanan antara Arema dan juga Persebaya, terjadi kekecohan selepas perlawanan berlaku. Dalam perlawanan tersebut, Persebaya telah menang 3-2 dengan Arema. Dan sepertinya penyokong-penyokong Arema seperti tidak puas hati dengan kekalahan tersebut dan telah memuncak masuk ke dalam padang. Apabila tidak dapat mengawal keadaan yang huru-hara di atas padang, petugas keamanan terpaksa memberikan gas pemedih mata kepada penyokong-penyokong, membuatkan penyokong-penyokong huru-hara lari dan terjadilah insiden pijak sana sini, membuatkan 177 orang telah terkorban dalam insiden ini dan lebih daripada 90 orang cedera ringan. Insiden ini sangat memalukan dan membuatkan Liga Indonesia terpaksa dihentikan seketika disebabkan insiden ini. Arsenal berham Tottenham 3-1 di Emirates. Thomas Partey, Gabriel Jesus dan juga Granit Xhaka masing-masing menjadikan satu gol bagi memastikan Arsenal terus selesa mendahului Liga setakat ini dengan perbezaan 4 mata daripada pencabar terdekat mereka iaitu Manchester City. Sekiranya City berjaya menang sekalipun malam nanti, mereka masih ketinggalan 1 mata di belakang Arsenal. Thomas Partey membuka jaringan dengan satu rebatan cantik ke penjuru kanan gawang, mudah untuk menewaskan Hugo Lloris pada minit ke-20 perlawanan. Spurs kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-31 dengan gol penalti Harry Kane setelah Richarlison dijatuhkan di dalam kotak penalti sebelum itu. Kelalaian barisan pertahanan Spurs dihukum lagi kali ini oleh Gabriel Jesus pada minit ke-41 setelah Lloris gagal menangkap kemas bola menyebabkan Jesus menolak masuk gol kedua Arsenal. Balang terus menyebelahi Tottenham apabila Emerson Royal dilayangkan kad merah setelah dia membuat satu tendangan keras terhadap Martinelli pada minit ke-62 dan sekaligus memberikan kelebihan buat Arsenal menentang Spurs yang beraksi dengan 10 orang pemain pada baki 25 minit permainan. Granit Xhaka memastikan kemenangan bergaya Arsenal dengan menjadikan gol ketiga Arsenal pada minit ke-67 melalui satu pressing cantik ke arah kanan gol Spurs. Banyak kesilapan besar menyebabkan mereka dihukum Arsenal, kata Antonio Conte. Antonio Conte sekali lagi menyalahkan anak-anak buahnya dengan mengatakan yang mereka kurang klinikal apabila berada di bahagian berbahaya pihak lawan dan banyak mensia-siakan peluang bagi memberikan lebih tekanan kepada mereka. Jaringan pada awal separuh masa kedua oleh Arsenal telah membunuh mentaliti pemainnya dan dilihat semakin kerap untuk melakukan kesilapan sehinggakan Emerson Royal dikenakan kad merah atas terjahan yang tak sepatutnya yang dia lakukan. Mereka cuba untuk bermain daripada bawah, mengatur kembali setiap gerakan dengan lebih sempurna, tetapi itu adalah sangat sukar apabila anda bermain dengan 10 orang. Kita juga banyak melakukan kesilapan dalam membuat hantaran-hantaran mudah dan akibatnya kita dihukum. Untuk rekod, Tottenham gagal untuk menang ke semua 12 perlawanan terakhir mereka ketika berkunjung ke Arsenal, iaitu mereka telah seri 4 kali dan juga kalah 8 kali. Liverpool perlukan peningkatan selepas hanya mampu seri dengan Brighton, kata Jurgen Klopp. Selepas ketinggalan 2-0 pada babak awal separuh masa pertama, barisan pertahanan perlu bertindak lebih baik selepas dihukum oleh Brighton. Pertahanan mereka dilihat begitu rapuh apabila pemain antarabangsa Belgium, Leandro Trossard mudah menjadikan 2 gol cantik seawal minit ke-4 dan kemudiannya sekali lagi pada minit ke-17. Jurgen Klopp mengakui kelemahan barisan pertahanan adalah punca utama mengapa mereka gagal menyekat kemarahan Brighton. Walaupun mereka berjaya kembali mengejar dengan 2 jaringan cantik daripada Roberto Firmino pada minit ke-33 dan juga minit ke-54, Liverpool mempunyai kelebihan untuk menang apabila mereka mendahului Brighton 3-2 selepas Webster tertampang bola ke gol sendiri sebelum Trossard sekali lagi menjadi pemusnah dengan melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-83 sekaligus meranakkan impian Liverpool untuk menang di Anfield. Brighton sepatutnya mendahului dengan defisit jaringan yang lebih besar, tetapi ketagasan Alisson menepis 2 hingga 3 cubaan berbahaya Brighton berjaya memberikan harapan buat pasukan tuan rumah itu semalam.
Ini merupakan satu permulaan yang sangat positif, kata Graham Potter. Walaupun Crystal Palace mendahului mereka dengan jaringan awal Edward pada minit ke-7 permainan, anak-anak buah Graham Potter terus mengasak sebelum penyerang mereka, Pierre-Emerick Aubameyang, berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-38. Dan kemudian pemain yang pernah dipinjamkan mereka ke Palace musim lepas, Conor Gallagher menjadi wira apabila memastikan 3 mata penuh milik mereka apabila berjaya membuat jaringan pada minit ke-90 permainan. Kemenangan ini dilihat sebagai momentum mereka untuk ke UCL apabila akan bertemu dengan AC Milan di Stamford Bridge awal pagi Khamis nanti. Xavi memadamkan rekod Zidane selepas menang tipis ke atas Mallorca. Pengurus muda itu berjaya memadamkan rekod tanpa kalah terpanjang di tempat lawan, iaitu sebanyak 17 perlawanan dilakukannya bersama Real Madrid pada 2016 yang lalu. Dengan kemenangan 1-0 ini, mereka berjaya memintas rekod tersebut dengan 18 perlawanan tanpa kalah di tempat lawan sejak dia menyertai Barcelona pada November yang lepas. Untuk rekod, mereka berjaya mencatatkan 13 kemenangan dan 5 seri untuk memintas rekod sebelum ini, 13 kemenangan dan juga 4 seri. Messi akan terus jadi pemain terbaik dunia, kata Christopher Galtier. Pengurus Paris Saint-Germain itu terus memuji persembahan yang mengagumkan daripada Lionel Messi sepanjang dia berada di Paris Saint-Germain dan percaya yang Messi akan sentiasa menjadi pemain terbaik dunia. Dengan rekod 12 pelibatan untuk menghasilkan gol dalam tempoh cuma 9 perlawanan, di Ligue 1 sudah cukup menunjukkan yang prestasi Messi sebenarnya sentiasa di atas. Dia juga menambah yang Messi sentiasa memberikan komitmen yang sangat tinggi semasa dalam latihan dan dia sangat gembira melihat Messi di sana. Messi bakal menjadi tumpuan dunia sekali lagi apabila akan menaruju Argentina dalam misi mereka untuk menang Piala Dunia di Qatar November nanti. Berikan Ten Hag lebih masa, kata Pep Guardiola. Pengurus Manchester City itu berharap yang Erik Ten Hag diberikan masa yang wajar bagi dia membentuk semula skuad Manchester United yang goyah sejak beberapa tahun ini. Dia percaya yang jika diberikan lebih masa, pengurus itu bakal mengubah struktur permainan pasukan dan juga memberikan idea-idea baru bagi memastikan nama Manchester United akan sentiasa diguruni lawan. Mereka pernah bekerjasama ketika di Bayern Munich semasa Guardiola menjadi pengurus di sana pada 2013 dan 2015 dan Ten Hag bertindak sebagai pembantunya. Manchester United kembali dalam perebutan untuk mendapatkan Frankie de Jong. Setelah gagal untuk mendapatkan pemain itu pada musim panas yang lalu, The Red Devil tidak akan berputus asa dengan mahu mencuba lagi pada musim panas yang akan datang. Jude Bellingham juga berada dalam senarai bagi merombak kembali barisan tengah Manchester United. Lucas Moura mengaku diintai Sevilla. Pemain sayap Spurs itu berkata yang jika dia diberikan peluang untuk beraksi bersama Sevilla, tiada salahnya kerana saya suka suasana dalam bandar di sana. Dia juga ada menyatakan hasrat untuk bermain di La Liga kerana dia sangat menggemarinya. Dia yang semakin kurang mendapat tempat dalam skuad Antonio Conte pada musim ini, cuma bermain separuh daripada 38 perlawanan Liga pada musim lepas dan hanya menjadikan 2 gol sahaja. Tiada perbincangan untuk melanjutkan kontrak Douglas Luiz di Villa, kata Steven Gerrard. Pengurus Aston Villa itu memberikan bayangan yang Douglas Luiz mungkin akan meninggalkan mereka pada musim hadapan sekiranya tiada usaha dilakukan untuk melanjutkan kontraknya di Villa. Walau bagaimanapun, dia tetap fokus dalam latihan, sentiasa memberikan yang terbaik dan saya sangat berharap untuk dia terus kekal di sini, katanya lagi. Jika mahu melepaskannya, kita perlu melakukannya pada Januari nanti. Jika tidak, dia akan keluar secara percuma, tambah Gerrard lagi. Douglas Luiz menyertai Aston Villa daripada Manchester City pada 2019 yang lalu. Kami ada cuba meyakinkan dia, tapi terpulanglah, kata Jordan Henderson. Ketika hangat diperkatakan yang Jude Bellingham akan ke Liverpool nanti, Henderson dan Trent Alexander-Arnold ada memberitahu Bellingham supaya memilih Liverpool semasa mereka sama-sama mewakili England dalam kejohanan UEFA Nations League yang lalu. Mereka cuma ketawa apabila ditanyakan tentang apa respon Bellingham ketika itu dan tiada pengakuan direkodkan. Juventus mahukan Diogo Dalot. Mereka dikatakan sudah bersiap sedia bagi mendapatkan pemain pertahanan Manchester United itu secara percuma apabila kontraknya tamat pada musim panas nanti. Turut sama dalam senarai Juventus adalah pemain veteran Barcelona iaitu Jordi Alba. So itulah berita kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.